Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Bisnes Awani bersama saya Syarkawi Salahuddin. Hampir 7.9 juta rakyat Malaysia akan menerima manfaat dari program Bantuan Rakyat Satu Malaysia BRIM 2014 dengan peruntukan berjumlah 4.6 bilion ringgit. Ia meliputi 4.63 juta isi rumah dan 2.4 juta individu bujang. Pemberian BRIM kepada isi rumah berpendapatan bulanan RM3,000 dan ke bawah dinaikkan daripada RM500 kepada RM650. Manakala bagi individu bujang yang berumur 21 tahun dan ke atas yang berpendapatan tidak melebihi RM2,000 sebulan, nilai bantuan dinaikkan daripada RM250 kepada RM300. Sebagai tambahan, buat pertama kalinya, BRIM 3 diperluaskan kepada isi rumah yang berpendapatan bulanan antara RM3,000 hingga RM4,000 dengan nilai bantuan sebanyak RM450. Menerusi BRIM 2014, kerajaan turut memperkenalkan insurans takaful berkelompok rakyat satu Malaysia atau iBRIM bernilai RM50 kepada penerima isi rumah BRIM dengan nilai perlindungan minimum RM1,000 bagi kematian biasa dan maksimum RM30,000 sekiranya berlaku kematian akibat kemalangan atau hilang upaya kekal. BRIM pertama kali diperkenalkan pada Januari 2012 dengan peruntukan RM2.6 bilion dan memanfaatkan 5.2 juta isi rumah atau kira-kira 80% daripada jumlah isi rumah di Malaysia. Dan bagi membincangkan pemberian BRIM 2014 atau lebih dikenali sebagai BRIM 3 ini yang akan berlangsung pada hari esok. Bersama kita di studio ketika ini ialah Encik Muhammad Hassan Ahmad daripada Pasukan Bajet Kementerian Kewangan. Selamat datang Encik Hassan ke studio Astro Awani dan bercakap mengenai BRIM 3 ini ataupun BRIM 2014. So, mungkin Encik Ahmad boleh kongsikan, Encik Hassan boleh kongsikan dengan kami agaknya apakah mekanisme ataupun penambahbaikan yang dilakukan oleh kerajaan dalam pemberian BRIM kali ini? Okey, antara penambahbaikan yang amat ketara yang kita buat adalah kita meningkatkan nilai BRIM itu sendiri. Okay. Iaitu dari RM500 kepada, sebagai contoh, kepada RM650. Dan juga kita memperkenalkan iBRIM, iaitu RM50 perlindungan takaful kepada isi rumah ataupun kereta isi rumah yang jika berlaku kematian ataupun hilang upaya kekal akan mendapat manfaat perlindungan sehingga RM30,000. Dan yang kedua adalah kita meluaskan penerima BRIM ni kepada pendapatan sehingga RM4,000. Ini sesuatu yang baru yang diperkenalkan pada bajet 2014. Itu sesuatu yang betul unik dan memberi peluang serta manfaat kepada lebih isi rumah dalam menerima bantuan tentang iBRIM ni. Bercakap mengenai tentang insurans itu tadi, mungkin ramai di luar sana mungkin akan keliru ataupun kurang pasti mengenai kaedah ini. Adakah dia diberi kepada semua penerima BRIM ke bagaimana? iBRIM ni kita beri hanya kepada penerima berkeluarga. Ataupun maksudnya kalau dia ketua keluarga, dia ada tanggungan, ada isteri dan anak, tiba-tiba kita sebagai contoh berlaku kemalangan dan meninggal dunia. So, keluarga yang berpendapatan rendah ini akan merasa kehilangan sumber bergantung pendapatan. So di sinilah perlindungan yang kita carumkan akan mendapat manfaat kepada ahli keluarga atau waris tersebut untuk meneruskan kehidupan dan sedikit sebanyak boleh membantu keluarga tersebut. Tetapi insurans ini hanya diberi kepada keluarga. Yang bujang tu kalau belum kalau dia meninggal, dia alone, mungkin mak bapak dia akan tanggunglah dan waris pun tak ada kan. Adakah mereka perlu penerima ataupun mereka yang layak untuk memohon iBRIM ni perlu melakukan permohonan berasingan ataupun pemberiannya dilakukan serentak? Bagaimana? Dia pasal tu saya kata antara penambahbaikan yang kerajaan buat ialah kita nak memudahkan rakyat. Mereka tidak perlu mendaftar sebab kerajaan sendiri akan membuat caruman RM50 itu kepada takaful, Persatuan Takaful Malaysia, Konsortium Persatuan Takaful Malaysia, dan senarai penerima yang berjaya kita akan publish atau kita akan loadkan kepada syarikat takaful. Jika berlaku kematian, pewaris hanya perlu pergi syarikat takaful dan claim saja pada bila-bila masa. Dan even dalam surat kelulusan yang akan kita hantar kepada penerima, di belakangnya ada disenaraikan nombor telefon hotline dia, atau saya boleh bacakan di sini hotline untuk iBRIM ni ialah 03 2716 2716.
pada bila-bila masa lah, maksudnya office hour, dan dia boleh terus pergi. Maksudnya mereka tidak perlu lagi menunggu mungkin pada pemberian BRIM yang 2015 dan sebagainya. Jika berlaku kematian sekiranya berlaku, terus saja mereka perlu ke syarikat insurans. Kita akan membuat caruman tu setiap tahun. Umpamanya bagi BRIM 2014, kita telah mencarumkan penerima yang berjaya bermula daripada perlindungan itu bermula daripada 1 Januari 2014 sehingga 31 Disember 2014. Ya. Setahun. So kalau berlaku apa kemalangan atau meninggal dunia, mereka boleh claim. Dan pada tahun hadapan kita akan mencarum lagi. Maksudnya dia one year basis lah kalau kita kata perlindungan tu setahun. Perlindungan untuk setahun. Dan Cik Hassan mungkin boleh kongsikan dengan kami. Maknanya apakah sumber pembiayaan ataupun pembayaran BRIM daripada kerajaan, mungkin boleh dikongsikan? Dia sewaktu kita menggubal bajet 2014, kita telah mengambil kira peruntukan untuk menyediakan BRIM tersebut. Dan juga peruntukan yang kita sediakan ini telah mengambil kira kedudukan ekonomi yang berkembang bagus di antara 5 hingga 5.5%, dan juga kekukuhan kedudukan kewangan kita dengan hasil yang baik, dan juga kita telah melaksanakan langkah rasionalisasi subsidi. Inilah penyematan yang telah kita dapat dan kita bagikan balik kepada rakyat. Dan juga kita juga telah bila kita buat bajet tu, kita telah membuat screening ataupun penilaian ke atas projek dan program government untuk memastikan hanya projek-projek yang mempunyai impak yang besar kepada rakyat dan juga kepada pembangunan negara saja. So dari situlah kita mendapat penyematan-penyematan. Itu antara strategi kerajaan dalam pemberian BRIM ini, dan ia tidak akan menjejaskan target defisit untuk 2014. Ia sama sekali tidak akan menjejaskan defisit yang telah kita rancangkan, iaitu pada tahun ini kita sasarkan pada 3.5%, berkurang daripada 3.9% kepada 3.5%, dan peruntukan BRIM ini telah pun diambil kira di dalam bajet tersebut. Untuk bajet 2014. Dan mungkin selepas ini 2015 dengan peruntukan yang lebih besar ataupun mekanisme untuk pemberian yang lebih kepada isi rumah. Ya, apabila kita ingin merancang pemberian BRIM ini, kita mengambil kira juga kedudukan ekonomi kita pada jangka sederhana dan jangka panjang. So di sinilah pengurusan ekonomi dan kewangan begitu baik akan memastikan bahawa kerajaan mempunyai sumber kewangan sumber hasil yang baik dan dapat diagihkan kembali kepada rakyat. Dan insya-Allah BRIM ini juga akan diteruskan pada masa-masa akan datang, di mana kerajaan akan cuba menyelaraskan semua bantuan-bantuan kerajaan supaya lebih efektif, dan tidak saja kepada golongan pendapatan rendah, tetapi juga golongan pertengahan yang kita boleh beri insentif pencukaian dan sebagainya. So maksudnya the whole segment of rakyat akan mendapat manfaat daripada pengurusan kewangan yang baik oleh kerajaan. Itu dia sedikit sebanyak penerangan mengenai bantuan rakyat Satu Malaysia ataupun BRIM untuk 2014, dan kita tahu esok merupakan majlis penyerahan secara rasmi oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak di Kampung Pandan. Di Sekolah Menengah Kebangsaan Amiruddin Baki di Kampung Pandan. Terima kasih Cik Hassan Ahmad daripada Pasukan Bajet Kementerian Kewangan Malaysia kerana sudi bersama kami bagi membincangkan mengenai BRIM 2014. Dan anda di rumah jangan ke mana-mana, kita berehat seketika.